Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi alladhi manna 'ala man yasha'u min 'ibadihi bi talabil 'ilmi asy-syar'i wa dhalika fadlullahi yutihi man yasha'u Allahu bil fadlil 'azim. وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Sambung lagi pengajian kita pada hari ini insya-Allah Subhanahu wa taala. Sambung daripada minggu yang dulu kita telah kecek mengenai dengan apakah ilmu hadis ataupun kepentingan ilmu hadis di dalam agama Islam. Kerana setiap ilmu di dalam agama kita, sama ada ilmu tafsir ataupun ilmu hadis ataupun ilmu fiqh baik, dia ada kedudukan dia di dalam agama Islam. Setiap ilmu itu ada kepentingan dia. Tafsir pentingnya untuk kita nak faham akan kalam Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah taala dalam Quran. Manakala hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepentingan dia iaitu sebagaimana Allah goyak pada minggu dulu untuk kita nak faham akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sama itu kita pun belajar hadis itu untuk nak faham akan Al-Quran juga. Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benar yang mari nak telah ataupun nak mari menyatakan akan hukum yang Allah Taala goyak di dalam Al-Quran. Quran mari goyak, Quran mari suruh, dan juga hadis Nabi mari orang lain kata kecek faham dengan secara dalam lagi. Manakala fiqh, ilmu fiqh itu dia ada kepentingan di segi untuk kita nak faham akan dalil Al-Quran, faham akan dalil hadis Nabi, sehingga tujuannya dapat kita beramal dengan dia. Fiqh itu iaitu ilmu yang kita faham akan Quran dan juga hadis Nabi, sampai kita boleh amal dengan dia. Itu bagi kita ilmu fiqh. Itu panggilkan kata ilmu fiqh. Kerana tujuan ilmu fiqhnya untuk nak uji orang ataupun hamba Allah Ta'ala semua tu boleh amal dengan ilmu yang mari daripada Quran dan juga sunnah. Dengan sebab itu hadirin majlis al-ilmi yang dikasihi sekalian, pada hari ini kita akan sambung kelebihan orang yang mengaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ulama dia tulis, dia himpun ilmu semua yang sakut dengan hadis. Ilmu semua yang sakut dengan hadis. Kalau kita nak kecek mengenai dengan bila mula tulis ataupun catat bantu hadis ni, ulama pun dia tulis kitab-kitab. Kerana kita telah bincang pada minggu dulu, kata ada juga hadis yang Nabi larang sahabat tak boleh tulis benda lain daripada Al-Quran. Dia asal dalam ilmu, ada asal dalam agama ini. Setiap ilmu itu dia kena tanya. Tak boleh jadi setiap orang boleh nak ingat semua ilmu, ataupun sebukan setiap orang itu ada ingatan yang kuat. Ada orang yang ingatan lemah, ada orang ingatan yang kuat. Sama ada semasa Nabi SAW sendiri ataupun hari ini kalau kita jadi ustaz, jadi guru pun sama juga. Anak murid kita pun dia ada ingatan yang tak sama. Hak ni cepat sikit dia ingat, hak ni lama sikit dia ingat.
ingatan dia itu tu. Habis itu Nabi SAW sendiri ataupun sahabat ramai-ramai itu menggalak untuk kita tulis ilmu. Tulis catat ilmu, qayyidun ilma bil kitabah. Tanda ilmu yang mengaji itu dengan secara tulis. Kerana bila satu hari ilmu itu tu akan hilang. Dan juga orang yang menghafal itu akan mati. Apabila ilmu yang hanya catat di dalam dada satu orang dengan tanpa tulis di dalam buku itu, satu hari kalau orang yang menghafal ilmu mati semua, nasab ilmu itu akan habis juga. Habis itu ilmu hadis sendiri ataupun ilmu Al-Quran sendiri suruh mari pimpung menjadi sebuah Quran semasa Uthman bimbing untuk hidup. Kerana di dalam peperangan Al-Yamamah itu para kufar, orang yang hafal Quran itu ramai kena bunuh dalam peperangan itu. Beramai kena bunuh tu Uthman ibn Affan fikir dan juga kira kata tak boleh dah. Dan nak lepas pasal ni saya tengok satu hari orang yang dia menghafal ilmu itu akan mati dan juga ilmu akan hilang. Habis itu mula adanya tulis di dalam agama Islam. Tapi kalau kita tanya tadi antara tulis ilmu dengan menghafal, mana lebih baik lagi? Kita tak syak kata menghafal itu lebih baik lagi. Dalam ilmu hadis sendiri pun pentingnya di segi tulis dan juga menghafal sama-sama juga. Habis itu orang yang dia riwayat hadis sahih daripada Nabi SAW, dia kena jadi orang yang satunya adalah juru tak kacak barang ataupun tak buat maksiat ataupun tak buat bid'ah sehingga dia buat syirik kepada Allah Ta'ala. Di samping itu bukan hanya juru cukup, tapi kena ada peringatan yang kuat juga. Orang baik kata al-dhabtu, peringatan. Orang yang nak riwayat hadis itu tu kena ingatan yang paling baik juga. Dia yang hadis ni daripada tok guru dia. Jangan lupa kata tok guru dia ini pun ada anak murid orang juga, iaitu anak murid dia ramai. Ada anak murid ramai, maka anak murid seorang-seorang beza peringatan dia. Habis itu orang yang dia riwayat hadis dengan secara betul dan juga ingatan yang kuat itu, hadis dia dikirakan kata hadis sahih ataupun hadis benar, hadis betul. Kalau ada orang ataupun anak murid yang ingatan kurang sikit, duduk di peringkat hadis hasan. Yang kita akan belajar selepas daripada ini insya-Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi bahagian ataupun jenis-jenis hadis yang penting untuk kita tahu sehingga kita dapat nak amal nak guna dengan dia, seperti hadis sahih, seperti hadis hasan, seperti hadis dhaif lemah, ataupun yang paling teruk sekali iaitu hadis palsu, hadis yang bohong, hadis yang dusta ke atas Nabi SAW. Dengan sebab itu peringatan adalah benda yang penting. Tetapi al-dhabtu di sini ni ulama hadis dia kira dua. Satunya peringatan yang ada pada dada dia yang kuat. Kalaulah seorang mana yang di dada dia ingatan tak kuat, tengok di segi kitab dia dicatat bagaimana. Seperti kita bayang pada minggu dulu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang tak ganti tulis sahabat. Tapi Abdullah bin Amr bin As dia kurang apa? Ingat dia kurang, tapi dia ambil pentingnya di segi tanah. Tulis hadis Nabi. Pasal orang ini Abdullah bin Amr bin As dia tulis banyak, ngapa sikit kerana ingat dia kurang. Abu Hurairah dia tak tulis langsung kerana dia tak pandai tulis. Dia ambil pentingnya di segi ngapa. Dan juga Nabi SAW doa kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sehingga dia ada peringatan yang kuat. Sehingga akhir sekali dia adalah sahabat Nabi daripada kalangan sahabat semua yang mengapa hadis Nabi dan juga riwayat hadis Nabi banyak sekali, iaitu yang bilangnya iaitu 5,000 lebih dia ngapa ataupun riwayat hadis daripada Nabi SAW. Hadirin majlis ilmi yang dikasihi sekalian, kita telah masuk pada minggu dulu iaitu syarh ashab hadis ataupun kelebihan orang yang mengadili hadis ini, sehingga di antara ulama yang dia tulis kitab
untuk orang-orang belakang baca kitab dia ni wasa apa ada semangat nak ngaji hadis. Ada semangat nak ngaji hadis, iaitu nama kitab dan iaitu Syarfu Ashabil Hadis. Melia bagi orang yang duk gaul dengan hadis Nabi SAW, sama ada mengaji, sama ada cari ilmu, sama ada belajar sebar hadis Nabi SAW, iaitu yang dikarang oleh seorang ulama hadis daripada negeri Iraq, iaitu namanya Ahmad bin Ali Al-Khatib Al-Baghdadi, yang mati pada tahun 493 Hijrah. Dia tulis, dia waris semua akan hadis Nabi. Nabi ni riwayat hadis ataupun sabda hadis ni waris semua, sama ada Nabi larang, sama ada suruh. Kalau di sana ada hadis Nabi yang Nabi biasa riwayat kata galak tulis, waris semua. Dan juga kalau di sana ada juga hadis yang Nabi biasa riwayat kata larang, kata tulis hadis, dia waris. Kalau ada sahabat mana yang ada pendapat yang kata tulis hadis, ataupun sahabat mana yang ada pendapat kata jangan tulis hadis, larang tulis hadis, dia waris. Pimpun dalam satu buah kitab ini. Dan pimpun dalam satu buah kitab ini iaitu taqyidul ilmi, iaitu catat ataupun tamat ilmu. Dan juga sebuah kitab ini pun dia tulis mengenai dengan kelebihan orang yang mengaji hadis. Sebenarnya saya telah sebut pada minggu dulu kelebihan yang pertama bagi orang yang dia ngaji hadis Nabi SAW. Sehingga yang kedua pun tak siap juga, nanti kita insya-Allah kita ulas mula pada hari ini insya-Allah. Sebelum daripada kita nak masuk yang pertama sekali kelebihan, sebenarnya saya lupa nak bubuh. Salah satu yang paling penting sekali kelebihan orang yang mengaji hadis ini, orang yang duduk dengan hadis Nabi, orang yang mengaji hadis Nabi SAW, dia tidak ada ketua bagi dia melainkan Nabi SAW. Orang yang ngaji hadis ini tak ada ketua dia, punang dia, pemimpin dia di segi ngaji ini tak ada Nabi SAW. Orang yang mengaji hadis dia pergi kisah orang mana dia boleh nak, satunya boleh nak kenal Nabi lebih banyak lagi, duanya boleh kenal apa Nabi wayak kepada kita, larang kepada kita, sehingga akhir sekali dia rasanya cinta kasih kepada Nabi SAW. Itulah yang paling kita rasa kata tujuan yang paling tinggi sekali. Dan juga ingatlah bahawa pada hari kiamat ni setiap orang akan panggil, Allah Ta'ala akan panggil dia ni, mari bersama dengan pemimpin dia. Setiap orang akan mari cari Allah Ta'ala ataupun akan diri dia hadapi Allah Ta'ala bersama dengan pemimpin dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman di dalam Al-Quran, "Yauma nad'u kulla unasin biimamihim." Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Allah Ta'ala firman di dalam Al-Quran kata, hari yang kami akan panggil setiap manusia, suruh mari cari aku, datang kepada aku ni bersama dengan pemimpin dia, imam ini, imam dia. Maka pada hari ini setiap orang yang apabila kita tahu dah kata hari kiamat Allah Ta'ala akan panggil, kita boleh jawab ataupun kita boleh minta nak tanya kita kata, kalaulah pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala panggil kita, siapa pemimpin kita? Siapa pemimpin kita yang kita akan bersama dengan dia pada hari kiamat semasa Allah Ta'ala panggil? Pada ayat ini ulama dia kata ini tunjuk kata kelebihan orang yang ngaji hadis Nabi, hidup bersama dengan Nabi, sahabat akan hadis Nabi, tak syak kata pemimpin dia adalah Nabi SAW. Dan juga mereka akan datang bersama dengan Nabi SAW. Ini yang paling mulia sekali. Paling mulia sekali iaitu cita-cita kita hari kiamat nanti boleh bangkit bersama dengan Nabi. Boleh bangkit bersama dengan Nabi. Sehingga akhir sekali kita akan dapat syafaat daripada Nabi, pertolongan daripada Nabi. Yang mana syafaat itu tidak ada khusus kepada Nabi lain melainkan Nabi kita Muhammad SAW. Sama ada syafaat yang Allah akan beri sendiri, ataupun doa yang Nabi biasa sebut kata satu kali Allah Ta'ala biasa beri kepada setiap Nabi ini. Setiap Nabi adalah doa yang mustajab. Nabi Adam ada doa mustajab, Nabi Idris, Nuh, Musa, Isa alaihissalam, semua Nabi ada doa yang mustajab. Tetapi Nabi kita bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi kata, aku tinggal doa ni tak saya bunuh lagi dari dunia.
Nak guna bila? Nak guna pada hari kiamat untuk doa kepada Allah Ta'ala dapat aku beri syafaat kepada umatku pada hari kiamat. Ini cinta Nabi yang ada terhadap kita. Tapi cinta kita terhadap Nabi pada hari ini pada mana? Lebih-lebih lagi kalau kita tengok berita pada sehari dua ni, berita di Perancis ataupun Perancis ni, Naib Perdana Menteri dia menghina Nabi kita SAW dengan letak satu gambar di satu binaan yang besar itu untuk perakat iklan kata dia akan serai atau kawin dengan umat Islam. Nak malu dia ni kerana dia usul asal dia bukan orang yang Yahudi sangat, dia orang Yahudi. Tapi dia sangat marah, sangat anti sangat kepada Islam ataupun kita panggil kepada hari ini Islamofobia, sangat takut kepada Islam. Allah Ta'ala firman dalam Quran ataupun ulama dia sebut mengenai dengan kita baca-baca selepas mana Macron ini Naib Perdana Menteri dia hina Nabi kita SAW dengan gambar yang bodoh banget tu. Ulama yang kata-kata ini bukan kali yang kedua, kali yang pertama, kali yang banyak kali dah. Sebelum daripada ni pun orang main kata nakwan ruh Perancis, orang tua kepada gambar ini pun dia sebagai orang yang dia buat gambar lolian Nabi SAW. Dan juga dia mati. Buat mati ni Naib Perdana Menteri Perancis dia kata aku tak setinggal tahu gambar dia, bahkan aku nak sebar gambar yang dia buat ini. Tetap. Saya ingat pada hari ini beberapa negeri Islam boykot sikap, makanan ataupun benda yang datang bawa keluar orang panggil so pelit up boleh partai Perancis ini, negeri Perancis seperti Kuwait dan juga negeri lain. Tapi yang paling penting sekali ikan ini Allah Ta'ala nak cuba. Allah Ta'ala nak cuba, tak ada apa ni. Allah Ta'ala firman dalam Quran kata kalau kamu tak tolong Nabi SAW illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kamu ni tak nak tolong Nabi, tak ada difak, tak ada orang lain yang nak jaga nama-nama Nabi, tak sebenarnya Allah Ta'ala jaga nama Nabi SAW. Tapi hikam seperti ini nak tengok kata umat Islam pada mana terhadap orang yang dia menghina kepada Nabi SAW. Tu yang tengok. Lebih lagi kepada pemimpin negara-negara Islam kita di dunia ini. Nak tengok kata dia mana terhadap Nabi SAW. Ataupun di dalam negeri kita sendiri. Yang mana hari ini sibuk dengan kamera pada mana gitu gini. Tapi hari ini Nabi kita telah dihina pada mana cuti kita untuk kita nak istihad kata kita kasih kepada Nabi SAW. Itu adalah syarat kelebihan orang yang dia mengajar hadis juga orang yang cipta Nabi SAW. Cinta dengan cara yang betul, cinta dengan cara yang Allah Ta'ala dan juga Nabi nak. Orang yang dia ngaji hadis ini. Dan juga orang yang ngaji hadis ini adalah orang yang adil sekali. Kita tahu mana adil. Iaitu ada satu hadis yang riwayat cerita kata kejahatan jahat orang Syiah dalam mana Rafidah. Tak silap dia hadis yang disyita ataupun riwayat oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Mu'jam dia. Tapi adalah hadis yang tak sahih daripada Nabi. Ulama hadis ni yang hukum terhadap kata hadis ni tak sahih daripada Nabi dan kita biasa royak. Kalau kita kira dengan otak kita Syiah ni, ulama kita dah Syiah Rafidah ni orang yang kafir Aisyah, kafir Abu Bakar, kafir Umar. Apabila dalil riwayat kata Syiah ni jahat bahasa itu tu ada hadis ataupun ada dalil riwayat bahasa itu ni, muncul kita boleh guna hadis ni daripada Nabi tu. Nabi riwayat ni kata Syiah jahat pada mana. Tapi dia kata amanah dari segi ilmiah ulama hadis ni apabila tak sahih ataupun hadis itu tak sahih daripada Nabi, tak sahih daripada Nabi. Kerana nak lawan dengan satu Islam ini dengan secara yang adil, bukan dengan secara yang cemada. Habis itu cinta kepada Nabi adalah kita kena fikir kata hari ini kita nak cinta pada mana betul dengan Nabi SAW nak sekali. Tak sih mana-mana mikir dengan otak kita nak kasih dengan Nabi pasal ni dengan rupa cara ni. Lebih-lebih lagi masuk sekarang ni yang masuk musim orang panggil kata
untuk ada majlis ingat kepada Maulid Nabi SAW kerana Nabi lahir pada bulan ini. Tapi itu adalah satu cara yang mereka fikir kata kasih kepada Nabi dan juga nak ingat kepada Nabi. Apabila masuk bulan Rabiul Awal, usaha nak ingat kepada Nabi SAW. Dan juga ingat kepada Nabi. Kita tak syak kata setiap orang yang ingat kepada Nabi, setiap orang yang ada perbuatan ibadat apa sahaja mengenai dengan Nabi ini, mereka semua kasih kepada Nabi. Kalau kita tidak orang semua, tak ada dia orang yang kasih kepada Nabi. Tak ada dia orang yang kata dia tak kasih kepada Nabi. Mereka orang itu orang tak sempurna lah. Setiap orang kasih kepada Nabi belakang. Tapi hanya kasih kepada Nabi sahaja. Apabila datangnya musim yang untuk ada majlis ingat kepada Nabi, apabila habis musim itu tak ada kenal siapa, tak ada usaha siapa untuk nak mempelajari akan sunnah Nabi SAW, itu kita rasa kurang sikit cinta yang sebenar. Kerana hari ini kita kasih kepada ibu bapa kita, kasih kepada siapa pun, kena ada tanda yang tunjuk kita kasih kepada dia. Habis itu tak cukup kalau kita nak ada majlis apa-apa yang nak ingat kepada Nabi, tapi selepas daripada majlis itu kita tidak ada cara-cara ataupun jalan untuk kita nak kenal lebih banyak lagi akan sunnah Nabi SAW, lebih lagi iaitu kita mempelajari akan hadis-hadis Nabi SAW. Ingat, kasih tak cukup, kena ikut Nabi SAW. Orang yang dia ingat kepada Nabi setahun sekali ni, dia biasa fikir, tak kata, aku ingat kepada Nabi dah, aku kasih kepada Nabi aku buat majlis-majlis seperti ini. Ada jalan mana yang boleh aku ni nak kenal lagi ataupun pengen lebih banyak daripada ni akan sunnah Nabi. Biasa tanya kepada diri, soalan kepada semua yang apabila masuk bulan Rabiul Awal ini ingat kepada Nabi. Buat majlis ingat kepada Nabi SAW. Ikutlah cara-cara mana-mana. Nak jamu nasi, nak gapo-gapo sahaja. Tapi selepas daripada tu, kita tak sekadar hukum pada hari ini pada mana maulid dia, tapi kita sekadar. Tapi lepas daripada tu, adakah kita tanya kepada kita sendiri, cara mana yang kita boleh nak faham akan sunnah Nabi SAW lebih banyak lagi? Kerana tak cukup kita nak setahun sekali nak buat pasal itu, dan juga selepas daripada itu kita tidak apalah usaha kita untuk nak faham akan sunnah Nabi SAW sehingga kita boleh amal dengan dia. Kerana sunnah ini adalah jalan ataupun benda yang akan nak bawa kita selamat daripada dunia ini dan juga di akhirat nanti. Sebab Nabi kata aku tinggal kepada dua perkara, Quran dan juga hadis. Selama mana kamu pergi teguh dengan dua perkara ini, tak akan sesat sampai bila-bila. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta dia. Imam Malik rahimahullah ta'ala, guru kepada Imam Syafi'i, dia kata bagaimana? As-sunnatu kasafinati Nuhin. Sunnah Nabi umpama dengan pau Nabi Nuh alaihissalam. Pau Nabi Nuh. Man rakibaha najas, siapa yang naik ke pau Nabi Nuh ini semasa Nabi Nuh berlaku banjir besar dunia, dia akan selamat. Wa man takhallafa anha gharaq, dia yang tak naik pau Nabi Nuh itu dia akan celaka, akan mati, akan binasa. Dia sahaja nak naik. Cuba juga dengan sunnah Nabi, dia yang tak naik. Mahmat tahu mana pun mulut keluar daripada mulut dia yang dia kata aku kasih kepada Nabi, aku ingat kepada Nabi setiap tahun. Tapi apabila kita nak mengajak dia ataupun kita nak baca akan hadis sahih kepada dia, kata ini adalah hadis sahih daripada Nabi, ini adalah perkataan daripada Nabi yang sahih, ini adalah perbuatan yang riwayat daripada Nabi yang sahih, tapi mereka tak boleh terima dengan apa yang kita sebut. Kita royak berdalil, dia kata, tak, kita buat baik lain. Tok nenek kita buat baik lain. Itu adalah benar tak yang kita dakwa kata kita kasih kepada Nabi. Kasih kepada Nabi, kalau dah tidak ada tanda-tanda yang tunjuk kata kita kasih kepada Nabi, itu kata kasih palsu ataupun cinta yang palsu. Cinta yang palsu. Hari ini orang yang dia mengaji hadis, mengaji hadis dari terong tafassur dia ni, kerja dia salah satunya dia nak difak
benda yang nak tunjuk kata dia kasih kepada Nabi, dia nak menjaga akan nama Nabi SAW. Kerana kita semasa ngaji dulu ni kita ngaji habis hadis sahih, hadis hasan, hadis lemah, dhaif ataupun hadis yang palsu. Lebih-lebih lagi hadis yang palsu ni kita nak kata bukan bilangnya yang sikit yang orang reka hadis dan juga dakwah kata Nabi poinnya. Ada yang ada ke hadis yang palsu? Hadis yang palsu ada ke? Kerana kalau sebut kata hadis perkataan Nabi, tapi hadis yang palsu ada ke? Ada. Kerana Nabi SAW sendiri kata, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang dusta Nabi telah royak siap kata selepas daripada ni akan ada orang yang bohong kepada Nabi. Dan juga orang yang bohong kepada Nabi ni bukan 10 orang, 20 orang, tak, ribu-ribu orang bohong. Bohong kepada Nabi SAW. Dan juga kita yang kira kata orang yang bohong kepada Nabi, orang yang mikir jahat kepada Islam saja. Tak. Sehingga orang yang jujur beribadat, orang yang rajin sembahyang, orang yang rajin tahajud baca Quran, tapi dia tak mempelajari akan ilmu agama, dia pun sanggup juga nak bohong hadis Nabi SAW. Dia kata bukan kita nak bohong kepada Nabi, kita nak bohong kata Nabi, tak. Tapi kita nak bohong, kita nak cuba nak Nabi ada satu hadis untuk nak menarik orang ni mari dekat dengan Nabi. Mari dekat dengan Nabi. Tujuannya bohong bukan orang sesat, bukan orang lucu daripada agama Islam. Hal tu pun ada juga satu Islam, tapi dia ada juga orang golongan yang bohong hadis Nabi SAW ni tujuannya untuk dekat dengan Allah Ta'ala. Seperti mana cerita yang dicerita oleh ulama hadis pada dulu, nama aku tak ingat, Ibn Salah dalam kitab dia ada cerita, satu cerita yang Muhammad bin Ismail yang mati pada tahun 122 Hijrah ni. Dia dengar satu hadis yang riwayat mengenai dengan kelebihan baca Al-Quran semua 114 surah. Dia baca surah Fatihah, kelebihan dia macam ni. Dia baca surah Baqarah, kelebihan dia gini-gini. Dia baca surah Al-Imran sehingga seterus kepada surah yang akhir sekali, surah An-Nas, ada kelebihan juga. Yang mana hadis ini ada yang kata riwayat daripada sahabat Ubay bin Ka'ab, ada yang Ali bin Abi Thalib, tapi hadis ini adalah hadis yang palsu, hadis yang dusta ke atas Nabi SAW. Muhammad bin Ismail dia dengar hadis ini, dia rasa kata amanah orang yang dia dengan ilmu ni dia kena cek dulu. Benda nak saya kena cek dulu. Kerana Allah Ta'ala hajar matakan bagi orang yang beriman, yang mana pada hari ini kita dalam harian kita, ciwi peracaman kita guna matakan yang Allah Ta'ala hajar ni. Kita dengar berita ni, kita cek ke tak? Kita kena cek dulu kata itu tak. Bahkan di Uteh Amazon di Brazil selalu dah berita kata itu adalah berita yang palsu. Ada orang yang lainnya. Tapi kadang-kadang ada lah orang yang percaya. Tapi orang yang dia cek dulu. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran kata, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Hei orang yang beriman, semua kita masuk orang yang beriman pada hari ini. Dan juga ayat yang kita rasanya bukan guna dengan hadis Nabi saja. Berita pun dah guna juga. Apabila berita pun dah guna, nama Nabi ni lebih aula lagi untuk kita guna. Lebih lagi pada hari ini dalam terosak hari ini mudah benar saya bahas hadis Nabi. Nabi sabda pasal ini, Nabi sabda pasal ini, Nabi sabda pasal ini. Dan juga kita suka hadis Nabi. Mana dia boleh saya bahas dulu kepada grup lain yang lain. Kalau kita nak cek dari kata itu benar ke tak daripada Nabi SAW. Okey, guna nama Nabi dah tu. Guna nama Nabi dah. Seperti beberapa hari baru ni ada orang yang tanya kepada saya dari Facebook, dia kata, "Ustaz, cuba cek hadis ni sikit." Sebab tersebar dalam masyarakat kita dalam semasa ni, iaitu bulan ni, iaitu bulan Rabiul Awwal. Dia tulis besar tempat, kain besar seolah kata orang new lah. Dia tulis kata Nabi SAW bersabda, "Man 'azzama yaum al-qiyamah." Siapa yang dia masa yang aku warna ini,
Nascaya aku akan beri syafaat kepada dia pada hari kiamat nanti. Yang mana pada hari kalau kita cek hadis ni tak ada. Mana-mana kita hadis yang catat hadis ni tak ada. Sama ada kitab yang telah diiktiraf oleh ulama mulai daripada Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, ataupun saya belajar tu yang saya orang yang tak akan Imam Al-Baihaqi sini tak ada. Hadis ni catat dalam kitab mana-mana ulama. Dan juga bukan hanya ada dalam kitab mana-mana saja, walaupun sanad hadis sendiri pun tak ada juga. Ulama yang kata apabila hadis mana yang sebut nama kata Nabi sabda tapi tak ada sanad, kita kena faham kata hadis pada hari ni. Kalau kita pergi baca dalam kitab Sahih Bukhari, dia ada dua bahagian. Satunya sanad, Imam Bukhari dengar daripada tok guru dia, tok guru dia, saya sahabat dengan pada Nabi sebut isi hadis. Cara nak cek hadis ni kena cek sanad dulu mula-mula. Dan juga cek isi kata dia benar ke tak daripada Nabi. Tapi hadis ni tak ada dulu dah sanad. Apabila tak ada sanad, tak boleh nak pergi rajak kata benar ke tak daripada Nabi SAW. Dan juga ulama ramai-ramai seperti Al-Imam As-Suyuti dan juga Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia kata kalaulah hadis mana yang tidak ada sanad pada asal dia, itu nyata dah kata dia adalah alamat yang tunjuk kata hadis itu palsu, tak sahih daripada Nabi SAW. Tak sahih daripada Nabi SAW. Habis itu kita kaca-kaca ni, kita tak suka orang mengaji hadis tak suka guna dengan nama Nabi yang tak benar. Dakwa kata Nabi kata gini dengan tidak cek, kerana dosa besar orang yang sebar akan hadis Nabi dengan tidak cek kata benar ke tak benar itu daripada Nabi. Kerana Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i kadhiban ay yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukup bagi satu orang yang dia nak jadi orang yang dusta, pembohong, apabila dia dengar satu hadis tu selalu sebar. Tak ada nak tengok dulu kata Nabi kata sungguh kau tak sungguh. Sungguh kau tak sungguh, tak tengok. Ni bahaya sekali. Bahaya sekali. Dan juga isu ataupun guna nama Nabi dengan tidak benar ini adalah benda yang besar. Dan juga kita tak seri berlaku dalam masyarakat kita. Dan juga orang ngaji hadis, dia adalah amanah bagi dia, kena jaga nama Nabi SAW. Kita ni kalau ada saing kita guna nama ayah kita dengan benar tak benar, kita marah kepada saing kita. Tapi ni Nabi SAW, apa kita boleh lepas orang duk royak? Orang duk royak nama Nabi kata sekian. Nabi tak benar daripada Nabi. Kerana kita ni orang Islam bukan hanya nak beramal dengan hadis yang sahih saja. Tapi kita adalah kewajipan kita kena menjaga juga benda yang batil, benda yang tak benar, jangan dia masuk dalam hadis dari Nabi SAW ataupun agama Islam. Kerana agama Islam adalah agama yang cuci, agama wahyu. Sama ada hadis sendiri pun ulama yang kata dia adalah wahyu, dan juga benda yang palsu tak boleh mencampur dalam wahyu. Dan juga adalah agama yang satu sahaja yang Allah Ta'ala pelihara dia sampai kepada hari kiamat. Tak serupa dengan agama Yahudi Nasara. Kerana apa? Kerana sanad ini. Kerana dulu ni kitab-kitab yang turun kepada Nabi dulu-dulu, dan juga Nabi mereka, ulama mereka apabila ngajar kitab yang Allah Ta'ala turun tu, orang yang pendengar tu tak boleh nak beza hak mana wahyu daripada Allah Ta'ala daripada kitab dia, hak mana daripada ulama fak dia. Kerana apa? Tidak ada sanad. Apabila tidak sanad hari ni, kitab Bible, kitab Taurah gapo ni campur dengan perkataan ataupun perkataan yang bukannya hanya daripada wahyu Allah Ta'ala sahaja. Tapi Quran tak. Allah Ta'ala jaga. Quran Allah Ta'ala jaga, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Manakala hadis Allah Ta'ala jaga juga dengan apa? Dengan sanad. Pia nak dakwa kata Nabi kata gapo-gapo, kena bagi bukti, kena bagi laktan. Mana laktan? Sanad. Kalaulah tidak ada sanad, tolak, tak terima selalu dah. Ulama hadis dia kata al-isnadu minad din. Sanad hadis ini adalah separuh daripada agama.
Kalaulah agama ini tidak ada sanad, hari ni demo ni nak kata pasal ni hak ni nak royak, setiap orang pakai nak kacak belaka. La qala man syaa ma syaa. Tapi bahawa sanad ada ni boleh beza. Hak ni perkataan sahabat, hak ni perkataan Nabi. Hak ni perkataan ulama, hak ni perkataan Nabi. Boleh beza. Kerana apa? Ada sanad yang riwayat sehingga sampai kepada Nabi SAW. Tapi apabila kita usaha nak menzahir cinta kita untuk nak menjaga nama Nabi SAW, kita cuba nak wayak kepada masyarakat hadis ni yang baca tak benar, hadis ni yang sebar tak benar ataupun palsu daripada Nabi. Seperti bulan Ramadan yang telah lepas itu, ada hadis yang palsu yang sebar kata apabila bulan Ramadan betul 15 bulan Ramadan betul dengan hari Jumaat ni akan berlaku huru-hara gitu gini. Hadis itu adalah hadis yang palsu. Apabila kita sebar, dia kata pihak tak percaya, pihak tak percaya. Ada masyarakat baba-baba yang nak kata balas mana. Nah, dia tak, apabila hadis yang tak benar daripada Nabi ni tak boleh kita percaya. Kalau dia nak berlaku, itu adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang paling kita penting, kita kena iktikad kata hadis ni tak benar daripada Nabi. Tak boleh kita nak hati kata boleh jadi Nabi SAW. Tak boleh. Sebab dalam Islam bukti cerak, laktan cerak kata kalau daripada Nabi kena ada bukti. Kalau tidak ada bukti tak boleh terima. Tak boleh kita nak pergi dakwa kata dia adalah daripada Nabi SAW. Tapi apabila kita kata babo demo ni baca hadis palsu, dia akan marah kepada kita pula. Marah kepada kita seolah-olah kata dia tu nak jaga nama babo dia ke nak jaga nama Nabi SAW. Dia tu beriman kepada babo dia ke beriman kepada Nabi SAW. Hak tu yang paling masalah sekali hari ni. Tapi balas mana kita insya-Allah usaha untuk nak menjagakan akan nama Nabi SAW. Kerana tidak ada dah kewajipan kita lain semasa ini melainkan kita nak jaga nama Nabi, jaga sunnah Nabi SAW. Sahabat dulu dia lebih daripada kita. Dia gurban diri, sanggup nak mati demi untuk nak jaga Nabi SAW. Tapi kita tidak ada lah. Abu Bakar ni jaga Nabi terus. Bimbang takut Nabi kena bunuh semasa hijrah itu, menangis. Sehingga Nabi kata tiap waktu apa ya Abu Bakar? Aku bimbang takut kena bunuh daripada setru Islam Nabi SAW. Satu masa gejala depan Nabi, satu masa gejala belakang Nabi. Nabi rasa pelik. Apa dah musim gimari. Abu Bakar atas masa aku duduk depan, aku bimbang setru mari belah belakang, aku hidup belakang pula. Mau duduk belakang aku bimbang ada mari nak bunuh mu belah depan, aku hidup depan pula. Mung ni duk bimbang kepada aku, apa mu tak bimbang kepada mu sendiri atau mu nak kena bunuh daripada setru Islamnya? Abu Bakar kata aku mati sore tapi kalau mu mati ni huru-hara habis umat Islam. Habis itu aku jang nak menjaga orang panggil temu sehingga selamat daripada tangan ganas setru Islam. Bahkan di antara mereka sanggup pula orang panggil kata nak tebus apabila Nabi, kalaulah Nabi kena ingat misalnya, mereka sanggup nak ambil ibu bapa mereka pergi tebuh Nabi, pergi perakan ambil tubuh Nabi SAW. Kerana apa? Kerana cinta kepada Nabi SAW. Hadirin majlis ilmi yang dikasihi sekalian, yang pertama kita telah baca, orang yang dia mengaji hadis Nabi, dia akan dapat cahaya di muka dia. Muka dia, orang yang ngaji hadis Nabi tidak ada orang mana melainkan di muka dia itu akan ada nadrah, cahaya daripada Allah Ta'ala. Yang keduanya, orang yang mengaji hadis ini adalah orang yang duduk di jalan Nabi dan juga sahabat Nabi. Kerana umat Islam akan pecah tubik kepada 73 puak. Israel ataupun Yahudi 71, Nasara 72, Islam 73. Semua masuk Islam melainkan satu puak, satu jemaah satu saja, firqah satu kumpulan saja yang dia akan masuk syurga. Nabi biasa sebut dengan riwayat yang lain kata ma ana alaihi wa ashabi, kumpulan yang duduk di jalan apa yang aku biasa duduk dan juga sahabat aku biasa duduk, iaitu jalan Nabi, jalan sahabat.
Dengan sebab itu Nabi yang kata, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Siapa yang dia akan hidup selepas daripada aku ni, Nabi mati, piyo yang hidup selepas Nabi mati akan jumpa dengan perselisihan huru-hara dalam dunia ini, fitnah yang banyak. Fa alaikum bi sunnati, maka haraplah kamu pegang teguh dengan sunnah aku, wa sunnati khulafa'ir rasyidin, dan juga sunnah para khalifah rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali. Dan juga bukan hanya pegang teguh saja, Nabi tak suka kikir dengan gigi gerahai kita, addu 'alaiha bin nawajid. Kumpulan inilah akan selamat daripada api neraka kerana dia duduk di atas jalan yang benar. Seperti mana kelebihan yang ketiga yang Nabi SAW sebut, kata, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum hatta taqumus sa'ah. Hatta taqumus sa'ah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Hadis ni Nabi kata sentiasa ada satu kumpulan semenjak masa Nabi sehingga sampai kepada hari kiamat. Fak ni duduk di atas jalan yang benar semua. Masa demi semasa. Masa demi semasa sehingga sampai kepada hari kiamat. Fuak ni tidak ada seorang mana ataupun orang lain mana boleh nak mari menolak dia lucu ataupun keluar daripada jalan yang benar yang fuak dia duduk sehingga sampai kepada kiamat. Orang kita tanya kepada Abdullah bin Mubarak, tanya kepada Imam Bukhari, tanya kepada Imam Ahmad, kata fuak dia fuak mana ni fuak ni. Imam Bukhari, Imam Ahmad yang kata hum ashabul hadis, orang yang dia duduk pegang teguh dengan hadis Nabi SAW. Kerana aku tak tahu dah, illam yakunu ashabul hadis fala adri man hum. Kalau bukan orang yang dia duk pegang teguh dengan sunnah Nabi ni, tak tahu dah fuak mana. Kerana orang yang dekat sekali dengan Nabi, orang yang akan selamat sekali seperti mana Nabi selamat, iaitu orang yang duk pegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Itu yang ketiga. Yang keempat iaitu orang yang ngaji hadis Nabi SAW, orang yang dengar nama Nabi semua. Orang yang dengar nama Nabi semua, dan juga orang yang apabila dengar nama Nabi ni, sunat dia kena salawat kepada Nabi SAW. Salawat kepada Nabi, kerana Nabi yang kata orang yang bakhil, orang yang kupik, orang yang nama Nabi sebut di depan dia tak salawat kepada Nabi. Ni orang yang kedekut sekali, al-bakhil. Yang nama Nabi disebut depan dia tak selawat kepada Nabi. Serupa juga majlis ilmu mana-mana yang sebut nama Nabi, orang yang dengar nama Nabi tak selawat kepada Nabi, bakhil, tak ada dosa, tapi Nabi panggil kata kedekut. Dan juga orang yang selawat kepada Nabi seperti orang yang ngaji hadis ni, tahu kelebihan ni, dia tak luput, tak lepas dia mengaji hadis dia ni dengan tak selawat sikit abad kepada Nabi, rugi sekali. Apabila tak tinggal selawat kepada Nabi, selawat Nabi banyak. Apabila selawat kepada Nabi banyak, dia akan dapat syafaat banyak sekali daripada Nabi pada hari kiamat. VIP sekali daripada Nabi. Orang yang selawat kepada Nabi, tanda-tanda kata dia kasih kepada Nabi. Orang yang kasih kepada Nabi pada hari kiamat, adakah Nabi tak tolong dia, tak ada ambil dia mari duduk tepi, tak ada dia jadi orang yang VIP, Nabi nak lepas dia wijang, tak boleh jadi. Kasih kepada siapa akan bersama dengan demo tu pada hari kiamat. Yang kelima iaitu Islam adalah agama yang gharib, agama yang pelik. Mulai dengan pelik, kita telah wayak pada minggu dulu. Dan juga orang pelik ghuraba ini ni, ulama yang kata adalah orang yang dia menghidup akan sunnah Nabi selepas daripada Nabi mati, dan juga ajar sunnah itu kepada orang lain. Ihya'us sunnah. Sunnah Nabi ada banyak. Sunnah yang biasa lupa, mahjurah orang panggil. Mahjurah seperti apa? Misalnya kata tak pakai selipar, jalan dengan kaki saja, sunnah tu. Ataupun masa semaya, kalaulah kasut kita tak cemak, maya dengan pakai kasut, sunnah tu. Kerana Nabi kata khalaful yahuda wan nasara, haraplah kamu ni aman wislisih dengan orang Yahudi dengan Nasara. Biasa mana? Pakai kasut. Kerana orang Yahudi dia tak harus pakai kasut semaya. Ataupun sunnah-sunnah yang lain yang banyak lagi orang panggil mahjurah ataupun mansiyah, dilupakan oleh umat Islam.
Ada hari ni dalam Facebook sendiri dia sebar-sebar. Orang yang menghidupkan akan sunnah ini adalah orang yang ghuraba. Fatuba lil ghuraba. Nabi kata hari kiamat adalah orang yang boleh berita yang baik sekali adalah orang yang menghidup akan sunnah Nabi SAW. Yang seterusnya, orang yang mengaji hadis Nabi ini seperti kita ayat tadi, nak jaga nama Nabi, nak jaga ajaran Nabi hak benar sungguh daripada Nabi. Dia seolah-olah kata menjaga wahyu sunnah ini ni benar bersih semua. Di mana? Di bumi ini. Kalau di langit pia yang jaga wahyu jadi selamat sekali malaikat. Kerana Jibril alaihissalam kerja dia waktu wahyu sama ada wahyu Quran dan juga wahyu sunnah hadis kepada Nabi SAW. Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama hadis yang mati pada tahun 161 Hijrah. Dia kata al-malaikatu hurrasus sama wa ashabul hadis hurrasul ardi. Malaikat ni adalah orang yang menjaga wahyu di langit. Manakala di bumi ini orang yang menjaga wahyu sama ada wahyu Quran dan juga wahyu hadis, iaitu para ulama hadis, orang yang mengaji hadis Nabi SAW. Orang yang ngaji hadis Nabi dia bukan nak menjaga pelihara akan wahyu sunnah saja. Wahyu Quran dia jaga juga. Nah, kerana Quran ni tak boleh tukar syahadah, tak boleh tambah, tak boleh kurang. Tapi ulama hadis dia jaga pada mana? Jaga tak sewi orang ambil ayat Quran gi takwil dengan cara yang salah. Gi takwil ataupun gi royak, gi terjemah ataupun gi hurai dengan cara yang salah, ulama hadis dia jaga. Kerana apa? Kerana ulama hadis dia tahu sekali kata ayat ni Nabi hajar sahabat balas mana. Kerana ada hadis yang riwayat daripada Nabi kata Nabi biasa hajar ayat ni ataupun tafsir ayat ni kepada sahabat sekian. Kalau mungkin tafsir dengan jalan yang lain, dengan makna yang lain, salah. Jaga wahyu dah tu. Iaitu para ulama hadis Nabi SAW. Nah, itu yang ketujuh, orang yang menjaga wahyu dalam bumi ini adalah orang yang mengaji hadis Nabi SAW. Yang seterusnya, orang yang mengaji hadis Nabi ini, kalau kita nak kecek benar-benar adalah orang yang saksiyah bukhlik dia ni serupa dengan Nabi SAW sekali. Kerana orang yang mengaji hadis Nabi ini, dia boleh dikatakan kata dia akan tahu kata Nabi bangun tidur sehingga masuk tidur ni Nabi buat apa. Bukan hanya turut Nabi yang kata sallu kama raaitumuni usalli, haraplah kamu semaya seperti mana kamu nampak aku semaya. Khudhu anni manasikakum, haraplah kamu buat haji seperti mana kamu tengok aku buat haji. Tak, bukan hanya ibadat besar-besar saja, tapi benda yang kecil-kecil ke apa pun dia akan tengok kata Nabi balas mana dia hidup dalam satu hari dia. Nah, habis itu al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang mati pada tahun 204 Hijrah ni, tokoh Imam Syafi'i kita yang hebat ini dia kata balas mana idza raaitu rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faka'anni raaitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hayyan. Setiap kali aku jumpa orang yang mengaji hadis ni, dia tawaduk sikit Imam Syafi'i ni. Sebenarnya dia seorang yang ulama yang alim hadis Nabi juga. Walaupun dia riwayat hadis ataupun ngapa hadis tak seumpama dengan Imam Ahmad ataupun Imam Malik tu guru dia. Kerana nama Imam Syafi'i ni terkenal dengan dia ni alim di segi fiqh banyak ke. Mazhab fiqh banyak ke. Tapi tanya kata dia ada hadis riwayat ke tak? Ada. Ada kitab Musnad Asy-Syafi'i. Kitab Musnad Syafi'i iaitu hadis yang diriwayat oleh Syafi'i. Ataupun kitab Al-Um sendiri pun adalah kitab yang riwayat hadis ataupun hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Syafi'i daripada Nabi SAW, beberapa hadis juga. Dia kata setiap kali aku jumpa dengan orang yang mengaji hadis, lebih-lebih lagi semasa tu dia gaul untuk guru dia pun ulama hadis Imam Malik ngaji di Madinah. Selepas daripada tu pun anak murid dia Imam Ahmad daripada Iraq tu mari ngaji dengan dia. Fa'ni ulama hadis dia kata aku tengok Fa'ni ni seolah-olah kata aku tengok Nabi ni ada hidup lagi.
Kerana gerak-geri dia, hidup dia ni, orang yang ngaji hadis ni serupa dengan Nabi SAW. Makna kata orang yang mengaji hadis Nabi, dia usaha sepenuh usaha nawi hidup dia ni seperti hidup Nabi SAW. Boleh jadi dia tak serupa dengan secara right percent, tapi orang ngaji hadis kita rasanya dia usaha sepenuh mungkin dia nak serupa dengan Nabi, dan juga berjaya dah. Kerana pepatah Arab dia kata mana-mana, fatashabbahu illam takunu mithlahum fa inna at-tashabbuha bil kirami falahu. Kita ni nak lian bab, nak turut orang yang juh ni seperti Nabi ataupun orang juh lain-lain sendiri, kita boleh ada tak juh seperti dia berapa sen. Tapi sekadar kita mikir nak turut nak juh seperti dia, ini adalah benda yang tunjuk kata kita ni berjaya dah, falah, jaya. Nak turut orang juh adalah benda yang tunjuk kata kita ni nak berjaya dah. Habis tu orang yang ngaji hadis adalah orang yang semata-mata nak lian bab, nak turut bukhalik Nabi, dan juga dia adalah orang yang make saka daripada Nabi dengan secara direct. Yang ke-10 yang ke-10 adalah orang yang ngaji hadis Nabi ni Allah Ta'ala sebut mengenai dengan dia dalam Quran. Lebih-lebih lagi orang yang dia usaha berjalannya untuk nak cari hadis Nabi SAW. Imam Bukhari kalau kita tengok ni, bukan dia duk tadah cokoh depan rumah dia hadis Nabi mari tak. Dia rihlah, dia travel, dia musafir seluruh dunia. Dia wanak di Bukhara. Bukhara ni Uzbekistan sekarang learning ni, negeri bukan negeri Arab, bukan negeri Islam. Kalau dia nanti cokoh di Bukhara dengan tak keluar pergi Mekah, pergi Madinah, pergi di Iraq, pergi di mana-mana, tak boleh, tak dapat hadis Nabi SAW. Imam Muslim sama juga, Imam Ahmad sama juga. Yang mana Ibn Kathir dia kata laqad tafa Ahmad aqtar al-alam. Imam Ahmad ni tawaf keliling dunia cari hadis Nabi SAW. Umur 18 mula nak ngaji hadis Nabi, ambil hadis Nabi dalam negeri dia. Apabila belum daripada 18, apabila cukup 18, habis ramai ngatuk guru dalam negeri dia. Rasa kata tak cukup lagi hadis Nabi, kerana ada lagi ulama yang hebat-hebat negeri luar, sanggup nak musafir pergi negeri itu dengan hadis Nabi, pergi negeri ini dengan hadis Nabi, pergi negeri ini dengan Nabi. Apa bukan dengan kapal tubel seperti kita pada hari ini? Jalan kaki ataupun naik kuda, dua tu ya. Jalan kaki. Satu hadis kadang-kadang guna masa 40 hari. 40 hari. Seperti Muhammad bin Ismail tadi ni guna masa 4 bulan. 4 bulan pergi sari hadis, nak pergi cek kata hadis ni mendengar daripada dia. Aku dengar daripada seorang lelaki ni duduk negeri ni. Musafir ke negeri tu pula, jumpa dengan daripada tu, mendengar hadis ni daripada dia. Dengar daripada tok guru seorang ni duduk negeri tu. Musafir ke negeri tu pula. Sehingga tanya, sehingga suk terik sekali pada akhir. Oh, piye orang riwayat hadis ni pada meng? Tok guru seorang tu duduk dalam. Masuk pergi. Tok guru dia usah pakai sobah, pakai dia tok orang ibadat. Duk ngatik, duk tahlil kepada Allah Ta'ala ni. Tanya kepada tok syekh dia kata, "Mu dengar hadis ni daripada mana?" "Aku tak dengar hadis ni daripada siapa sahaja. Aku sendirilah yang reka hadis ni naik mari, kerana aku tengok zaman aku sekarang ni orang sangat jauh daripada Al-Quran. Aku perlu hadis Nabi untuk galak orang ni rasa nak baca Quran. Quran kalau kita kata bacalah Quran, tak baca juga. Tapi kalau kita kata bacalah Quran, kalau membaca surah Ning pahala boleh sekian. Selalu dah semangat nak baca. Orang juh tadi, yang dia juh tapi dengan cara yang tak benar, yang tak betul, maka dia adalah orang yang dusta kepada Nabi SAW. Walaupun dia orang juh. Dan juga orang juh ni orang yang paling bahaya sekali, orang paling kata orang suka ibadat tapi tak ada ilmu. Bahaya sekali, kerana orang juh ni apabila dia kecek apa, dia royak kata hadis Nabi gini-gini, orang kampung maka dengar selalu dah. Sebab we percaya kepada dia. Tak sama dengan orang jahat, baru mai dakwah kata Nabi gini-gini, tak dengar dulu dah. Tapi kalau orang juh mai royak kata Nabi royak, percaya selalu dah, tak kena cek ke apa dah. Percaya selalu dah. Kerana isu nama Nabi ni, hadis palsu ni adalah benda yang besar. Kerana orang biasa, orang kapal ni, apabila dia dengar hadis Nabi, dia fikir kata ini adalah agama dia.
Ini adalah benda yang boleh mendekatkan dia kepada Allah Ta'ala. Habis itu kalau masyarakat Melayu kita, apabila kita atas hadis ni palsu gini-gini, dia marah, apa dia kecek benda ni? Kecek benda lainnya. Benda orang zina tak semaya, main awak benar je orang selai, dia kecek hadis palsu, tak sungguh daripada Nabi, gitu gini. Bahkan benda tu molek untuk ngajak orang. Royak hadis palsu, orang mari ibadat, suka ibadat. Benar, ibadat. Dan juga orang minum arak sendiri pun dia tahu kata maksiat. Tapi orang yang dia dengar hadis palsu, lebih-lebih lagi orang kampung biasa ni, dia kira kata ini adalah agama dia dan juga adalah benda yang boleh mendekatkan dia kepada Allah Ta'ala. Bahkan itu palsu, bohong, dusta kepada Nabi SAW. Habis itu orang yang musafir ini adalah orang yang dia sebut, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam ayat surah Taubah, orang yang musafir cari ilmu dan juga kelik mari kepada kampung dia untuk mengajar akan ilmu yang dia dapat. Orang panggil ar-rahlah fi talabil hadis. Dan juga akhir sekali lah, Abu Dawud As-Sijistani, ulama hadis yang mati pada tahun 275 Hijrah, tuai kepada kitab Sunan Abu Dawud ni, dia kata balah mana, laula ashabul hadis alladhina yaktubul athar lama nadrusul Islam. Kalaulah tidak ada ulama hadis ni, puak-puak hak catat hadis Nabi ni untuk sampai kepada kita, nascaya kita pada hari ni tak boleh nak mempelajari akan agama Islam kita. Kerana hari ni kalau kita nak sebut sosok perbuatan ibadat kita, semua datangnya daripada hadis Nabi. Semaya baik kita tengok, semua gerak-geri kita dalam semaya kita pada hari ni semuanya mari daripada hadis, sama ada dalam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, ulama hadis. Kerana ulama hadis dia dengar kepada Nabi maya pada mana, dia riwayat. Kadang-kadang hadis yang diriwayat itu tak sempurna oleh Nabi semaya, tapi dia cerak kata, aku dengar ni Nabi rokok biasa ni. Dia riwayat hanya semasa Nabi rokok saja. Takbir baca pada atas ada riwayat, tapi sahih. Amanah dia riwayat. Dan juga kita guna hadis itu dah. Hadis Amir Semaya Uthman ibn Affan, hadis semaya, riwayat hadis semaya Abu Hurairah ataupun sahabat-sahabat yang lain, cerita banyak. InsyaAllah pada masa depan kalau kita ada peluang, kita akan belajar sikit-sikit demi untuk kita nak boleh khabar dan juga kita rasa terkena terima kasih kepada orang yang mengaji hadis seperti ulama dulu, Bukhari, Muslim, Imam Malik, Imam Ahmad dan juga seterusnya. Buat dia lah usaha untuk nak menjagakan akan ajaran yang datangnya daripada Nabi SAW sehingga sampai kepada kita masa sekarang ini, untuk kita boleh amal dan juga kita boleh belajarkan dia. Itulah kita pada hari ini insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga saya rasanya tak cerak juga nak mengajar balah mana. Tengok keadaan kalaulah hari mana yang saya cedek tajuk khusus, saya akan cedek ketah yang mai bagi kepada hadirin semua. Boleh jadi saya akan pilih satu hadis mana-mana yang akan pengajaran kepada kita banyak, kita pilih hadis tu dan juga kita mari belajar dengan satu jen ni. Ataupun kalau kita rasa nak tukar, mari dengar ulama-ulama hadis yang kita tak biasa dengar nama dia. Kadang-kadang kita biasa dengar Imam Bukhari, kita tak kenal dia. Kita biasa dengar Imam Muslim, kita tak biasa kenal dia. Kita cuba mari nak membacakan sirah-sirah fak dia untuk kita boleh kenal lebih banyak lagi dengan nama-nama fak dia yang usaha untuk nak mempelihara akan hadis Nabi SAW sampai kepada zaman kita sekarang ni. Dan juga kita rasanya nama-nama mereka akan disebut sampai kepada hari kiamat. Imam Bukhari mati pada tahun 250 Hijrah, hari ni 1442 ni. Ada lagi nama dia, Rawahu Bukhari, riwayat Bukhari. Siapa Imam Bukhari? Nanti kita ambil peluang untuk mengenalkan akan dia sebanyak daripada ni lagi insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada hari ini kita cukup sekadar ni. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.